Filem roh ini tidaklah seperti mana yang digambarkan oleh pengkritik-pengkritik sebelum ni, seperti Zauf, seperti Zaim dan juga seperti Fadli. Ya. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, apa khabar? Tok Ayah harap korang semua sihat. Tok Ayah sendiri pun baru kebah saja dari demam. 2-3 hari ni Tok Ayah tak berapa sihat, demam, flu, batuk. Dan hari ni dah kebah lah. Dah boleh untuk buat video baru. Jadi minta maaf tak ada Tok Ayah tak ada upload video baru sebelum ni 2-3 hari ni. Okay guys, tak nak sembang panjang lebar lagi, jadi Tok Ayah akan terus ke isu hari ni. Okay guys, isu hari ni adalah masih lagi berkenaan dengan filem Roh yang masih lagi ditayangkan di pawagam di seluruh Malaysia. Jadi ini berkenaan tentang kritikan yang diberi kepada filem Roh ini. Okay. Kalau korang sedar atau tak, selepas filem Roh ditayangkan dan bermula pengkritik filem. Ini pengkritik filem, bukan kita sebagai penonton biasa. Maknanya dia orang ada ilmu dalam bidang kritikan itu sendiri dan dia orang tahu macam mana nak menilai sesebuah filem itu baik atau buruk. Okay. Apa yang menariknya, pengkritik yang mengkritik filem Roh ini terbahagi kepada dua pihak. Satu pihak yang mengangkat filem Roh ini sebagai satu filem yang satu filem seram yang the next level, maknanya satu filem seram yang sangat sangat baik. Satu lagi pihak menyangkal dakwaan pengkritik yang mempertikaikan dakwaan pengkritik yang sebelah ini. Jadi ada golongan pengkritik yang bercakap tentang filem Roh ini bukanlah satu filem yang sempurna, masih ada cacat celanya, dan dia orang memberi pandangan-pandangan dia orang tentang bahagian-bahagian yang dia orang rasakan bahawa filem Roh ini bukanlah sebuah filem seram yang baik. Untuk kita kaji benda ni, kita pergi ke permulaannya. Filem Roh ini pada mulanya telah direview oleh Zaf Vlog, dan Zaf mengangkat filem Roh ini sebagai sebuah filem yang baik, sebuah filem seram yang baik. Beliau memuji filem Roh ini. Kemudian diikuti pula oleh Zaim Yusof. Okay. Bagi kawan yang tak kenal dengan Zaim Yusof ni, Zaim Yusof kalau tak silap Tok Ayah 2 tahun lepas dia memenangi hadiah kritikan terbaik di negeri Selangor, peringkat negeri Selangor, dan dia menang melalui artikel yang dia tulis mengenai filem Wan Tu Jaga. Mengenai filem Wan Tu Jaga, dan dia menang sebagai penulis terbaik, pengkritik terbaik bagi kategori filem. Zaim Yusof melihat filem Roh ini, dia membaca filem Roh ini dari sudut pendekatan agama, di mana dia buat keluar hadis-hadis lah apa semua ni untuk mengatakan bahawa filem Roh ini adalah sebuah filem yang baik. Dan dia juga mengangkat filem Roh ini ke tahap yang macam layak ke Oscar. Fadli Al-Akati, salah seorang juga pengkritik, dan dia orang dua ni sebenarnya adalah ahli dalam majlis pengkritik filem. Dan Fadli also mengangkat filem Roh ini dan memberi pujian terhadap filem Roh ini. Catatan pendek dia ini,
adalah ulasan beliau terhadap filem ini dan juga memberi impact. Kemudian selepas itu seorang doktor perseratan PhD, Dr. Zubin Muhammad, memberi beberapa perkara yang dia merasakan bahawa filem Roh ini bukan sebuah filem yang baik, dan dia menjelaskan tentang, kalau tak silap Tok Ayah, tentang perkara-perkara tentang hutan tak seperti hutan, ianya lebih kepada belukar, rambut alung tak sesuai pada zaman itu. Ada beberapa lagi perkara-perkara yang dia sentuh tentang ketidaksempurnaan filem Roh ini. Okey, fine. Apa yang menarik perhatian Tok Ayah adalah tentang ulasan atau catatan pendek yang ditulis oleh Hani Salwah Yaakob. Okey. Dr. Hani Salwah Yaakob ni dia merupakan seorang senior lecturer dekat UPM di fakulti di fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Dia senior lecturer kat sana. Dr. Hani membuat satu catatan pendek di Facebook dia. Kalau kita baca balik ni, nanti Tok Ayah akan bacakan tulisannya dan kita cuba untuk hadam sendirilah apa yang dia katakan. Okey. Sebelum tu Dr. Zubin Muhammad juga merupakan senior lecturer dekat fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Jadi maknanya Dr. Hani Salwah dan Dr. Zubin ini sebenarnya rakan sekerja di fakulti yang sama, tapi mempunyai pandangan yang berbeza tentang filem Roh. Ini yang menarik. Alright, sekarang Tok Ayah akan bacakan tentang catatan Dr. Hani. Roh 2020, sebuah catatan pendek. Okay, dia kata, melihat ulasan yang pelbagai, saya tertarik berkongsi apa yang saya fikirkan, yakni yang mengacau pemikiran sejak seminggu lepas. Begini, jika anda seorang penonton yang datang dengan harapan diberikan kejutan-kejutan tipikal filem seram, filem ini mungkin tidak menawarkan keseluruhan nikmat kepenontonan seumpama itu. Jadi kalau kita mengharapkan ini macam tipikal filem seram yang lain, ada jump scare ke apa, maknanya ini bukan untuk kita. Namun jika benar anda membuka diri kepada tanda dan petanda yang diberikan di sepanjang filem, barangkali setidak-tidaknya anda akan bertemu sesuatu. Dia kata kalau kita buka fikiran kita, dengan kita pergi dengan fikiran yang terbuka, kita buka diri kita, dan kita akan menemui sesuatu dalam filem ni. Tanda dan petanda. Kat itu ditekankan tanda dan petanda. Okey. Nanti Tok Ayah jelaskan tentang apa maksud tanda dan petanda yang Dr. Hani maksudkan. Saya enggan mengusik mengenai plot penceritaan dan hal-hal bersifat formalistik filem Roh. Formalistik ini adalah satu landasan atau pendekatan kritikan yang digunakan oleh pengkritik seni, tak kira lah filem ke, teater ke, novel ke. Pendekatan formalistik ni dia berada di kalau Tok Ayah kata apa, bukan ranking lah, tapi dia yang paling basic lah, yang paling basic. Pendekatan formalistik ni digunakan yang paling basic dalam kasta kritikan. Jadi dalam formalistik ni, orang mengkaji sebuah filem melihat dari sudut macam tema, plot, watak dan perwatakan, latar masa, latar tempat, dan ada beberapa lagi. Tok Ayah pun tak nampak, sebab kritikan ni bukan bidang Tok Ayah, jadi Tok Ayah pun tak berapa mahir sangat bidang kritikan ni. Tapi apa yang Tok Ayah tahu, semiotik itu adalah pendekatan yang paling atas untuk mengkaji suatu karya seni itu. Jadi dia menggunakan pendekatan semiotik. Semiotik ni, ini yang dia kata tadi ni, membuka diri kepada tanda dan petanda. Maknanya tanda dan petanda, maknanya dia bagi
ada signs, ada simbol, ada sign yang tanda-tanda dalam sebuah filem. Jadi orang pergi menonton filem ni bukan hanya untuk tahu cerita, nak tahu plot dia, tapi untuk tahu apa yang cuba disampaikan oleh pengarah. Dalam filem Roh ni maknanya email. Apa yang cuba disampaikan oleh seorang pengarah melalui karyanya. Dan pengkritik akan membaca tanda dan petanda ini. Manakala dalam formalistik, ini yang selalu kita dengar. Orang bercakap soal plot, plot dia macam mana, apa dia punya tema, apa mesejnya dalam cerita ni, latar tempat, apa semua. Ini masuk dalam formalistik. Kalau kita tengok macam Dr. Zul tadi, Dr. Zubin tadi, dia mengatakan bahawa tentang soal rambut Along tak sesuai dengan latar masa itu. Maknanya dia meletakkan latar masa. Ini formalistik. Ini kajian formalistik. Juga melihat dari sudut seperti hutan. Jadi kalau hutan, maknanya hutan tu harus nampak hutan, tapi bagi dia tak nampak benda tu seperti hutan. Benda-benda latar masa ini bila, di mana. So dia, itu formalistik lah. Itu pendekatan formalistik yang dipandang. Jadi ini yang pertembungan berlaku apabila satu golongan melihat benda ini dari sudut pendekatan semiotik, satu pihak lagi melihat dari sudut formalistik. Jadi dua ini akan bertembung kerana dua ini tak sama. Alright. Okay, kita continue. Apa yang amat mengganggu adalah dari awal saya sudah tertarik kepada pemakaian putih kepada karakter ibu dan Along. Pemakaian putih dalam karakter wanita yang kemudiannya menjadi mangsa sifat hitam manusia dalam golongan pemburu mengingatkan saya kepada konsep Yurei dalam filem seram Jepun yang mengikut kepada kepercayaan anutan Shinto, agama Shinto Buddha. Orang Jepun ni dia agama Shinto. Jadi mengikut kepercayaan agama Shinto ini, wanita menggunakan pakaian putih sebagai simbol kepada sifat dia orang, karakter dia orang tu, hitam dan putih. Hantu dalam golongan wanita dan kanak-kanak diputihkan dalam merepresentasi kesucian yang dicalakan dan kemudian membentuk diada. Begitu juga dengan rambut hitam panjang mengurai. Hal ini diperlihatkan dengan amat cantik pada babak ketika ibu bercerita mengenai hantu yang datang ke rumah dengan bunyi siulan kepada kedua anaknya dan adik. Watak adik. Ada satu lagi watak dalam filem Roh, ada watak adik. Siapa yang menonton akan tahu. Dalam kurungan yang jelas dari awal hitam dan kemudian cuba diputihkan Along. Ini memang bukan sejenis hantu dalam masyarakat Melayu. Okay. Ini dalam maknanya hantu-hantu dalam masyarakat Melayu tak ada sifat-sifat begini. Nanti saya jelaskan pada masa akan datang. Melihat pembahagian ruang dan pembahagian dengan dinding, dapur, pintu rumah dan tiang dalam memisahkan watak-watak ini ke dalam 3 bahagian berbeza dalam satu bingkai. Jika saudara mempunyai pemerhatian yang tajam, saudara akan tahu apa, kenapa dan bagaimana plot filem ini. Dalam kurungan baca, plot adalah sebab dan akibat, bukan jalan cerita. Ini dia diselit sikit, sebab orang banyak salah tafsir tentang plot dengan storyline atau jalan cerita. Dua benda yang beza. Orang selalu mengharapkan bahawa plot itu adalah jalan cerita, tapi sebenarnya plot itu adalah sebab dan akibat, bukan jalan cerita. Begitu juga dengan cantiknya sekali babak ibu tok pemburu dibahagikan kepada hitam dan putih dalam pembahagian kepala pemburu, dalam pembahagian kepala pemburu. So kat sini dia note, hey, siapa kata filem ini tidak to next level? Itu dia. Maknanya
bagi dia filem ini dah pergi ke next level sebenarnya dalam filem seram di Malaysia. Mengutip sekali lagi dalam kurungan berapa banyak nak kutip dia kan. Mengutip sekali lagi, Preston 2010, pengembalian kepada elemen budaya dan agama setempat mampu memecahkan ketepuan pengisian filem seram tempatan. Hal yang sama turut ditemui dalam filem Roh ini. Mesti ada yang bertanya, "Hey, mana ada elemen begitu dalam filem ini?" Hahaha, justru anda belum menemuinya dalam dialog ibu sejak awal. Jangan percaya apa yang kau lihat dan dengar. Juga permainan-permainan visual sangka Tok sebagai iblis dan burung yang lepas dan terkurung. Filem ini amat syarat penyataan spiritual agama. Saya orang Islam, sudah tentu saya pilih diskusi roh, jasad, iblis dan akhirat. Boleh juga anda sesuaikan dengan amalan anda maupun pandangan spiritual secara umum. Saya enggan sentuh di sini lebih terperinci mengenai ini. Boleh Google pandangan Zaim dan Fats. Okey, itu saja. Boleh tulis jurnal artikel 1 untuk lebih detail kan. Nantilah sibuk sekarang. Sibuk benar sekarang. Sekadar pandangan, tak suka tak apa, boleh pergi makan super ring dan tengok SpongeBob. Okey, tak perlu gaduh-gaduh. Okey. PS, saya teringat filem Perempuan Tanah Jahanam. Sepanjang filem itu kenapakah? Okey, itu ulasan pendek daripada Dr. Hani Salwah. Saya suka, Tok Ayah suka dengan pandangan Dr. Hani ini, sebab dia melihat sebuah filem ni, dia tak melihat pada plotnya, dia tak lihat pada latar masa, latar tempat, tapi dia lebih melihat apa yang cuba disampaikan oleh pengarah, apa yang cuba disampaikan oleh pengkarya dalam sebuah filem. Dan jika kita nak melihat kesempurnaan semua filem, tak akan capai kesempurnaan, sebab yang sempurna itu hanya Tuhan. Kita hamba dan ciptaan kita sebagai hamba ini tak akan sempurna seperti ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Alright guys, itu pandangan antara kedua belah pihak. Ada yang suka, ada yang tak suka, dan itu adalah normal. Dan Tok Ayah sebenarnya sangat suka dengan kejadian ini, apabila bangkitnya pengkritik filem dan bercakap dengan ilmu-ilmu filem tentang sebuah filem itu bermakna itu satu kejayaan bagi filem Roh itu sendiri. Itu dah satu kejayaan, kerana dah lama rasanya Tok Ayah tak mendengar pengkritik filem ini bertelagah sesama sendiri untuk mempertahankan pandangan dan pendapat dia orang. Diskusi ilmu ini sepatutnya berlaku di kalangan sarjana-sarjana kita, di kalangan pengkritik scholar kita, dan ini sendiri menjadikan satu ke peringkat yang lain, ke next level, diskusi atau pertelingkahan antara pengkritik ini. Dan ini juga yang berlaku dalam sejarah kesenian dunia, di mana pengkritik ini mula untuk mencabar antara satu sama lain, dan kami sebagai pengkarya, sebagai orang yang terlibat dalam pengkaryaan itu, akan diam saja. Dan kita no comment, kita tak akan bagi apa-apa komen, kerana bukan tugas kita untuk memberi penilaian terhadap kerja kita, tapi itu adalah tugas pengkritik filem. Dan ya, sangat happy, Tok Ayah sangat happy dan sangat suka, dan harap perkara ini akan berterusan dan diskusi ini akan berterusan, kerana ini adalah ilmu yang sangat baik untuk kita semua. Okey guys, itu saja pengongsian Tok Ayah kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Doakan Tok Ayah cepat sembuh dan
boleh terus untuk pergi interview. Sebab sekarang tak boleh lagi Tok Ayah nak pergi interview. Ada beberapa orang yang Tok Ayah nak interview tak boleh pergi lagi sebab keadaan Tok Ayah pun masih belum sihat sepenuhnya lagi, masih ada flu-nya lagi, masih ada batuknya lagi walaupun demam dah kurang. Okay, doakan dan terus berdoa supaya Tok Ayah terus kuat dan dapat berkongsi ilmu dengan korang semua. Okay guys, itu saja perkongsian Tok Ayah untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share dan tekan butang loceng. Dan komen juga guys, komen kat bawah apa pandangan korang tentang isu ini. Okay guys, Assalamualaikum, jumpa lagi.